Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bermula sini ayat yang ke-87 surah Al-Baqarah. Masih lagi sambungan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Jadi ayat yang ke-87. 87 ini adalah sifat golongan Yahudi yang masa di zaman Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ini keadaan golongan Ahlul Kitab. Keadaan Ahlul Kitab terhadap para rasul. Macam mana keadaan mereka itu dengan rasul-rasul terdahulu. Walaqad atayna Musal kitab, dan benar-benar kami memberikan kepada Nabi Musa Al-Kitab, yakni kitab Taurat. Wa qaffayna, dan kami sertakan min ba'dihi, selepas pada itu, dengan rasul-rasul, bir-rusul, dengan rasul-rasul lain yang banyak. Ada tambahan-tambahan lain. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan benar-benar juga kami bagi kepada Nabi Isa alaihi salam bin Maryam al-bayyinat, penjelasan-penjelasan bukti-bukti yang kukuh. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia biruhil qudus, dengan ruh kudus, iaitu Jibril alaihissalam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, maka apakah setiap kali ada seorang rasul yang datang kepada pokok kamu dengan membawa perkara yang tidak mengikut kehendak hawa nafsu kamu, istakbartum, pokok kamu jadi sombong. Lalu kemudiannya fafariqan, sebahagian pokok kamu, kadzabtum, mendustakannya, wa fariqan, dan sebahagian pokok kamu pula taqtulun, membunuh mereka. Ini ayat. Jadi golongan ahli kitab terdahulu, bila Allah Ta'ala baginya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab
wahyu Allah Ta'ala, risalah Allah Ta'ala kepada mereka, mereka itu jadi tidak boleh ikut, tidak mahu ikut. Kerana tidak sesuai dengan hawa nafsu yang mereka nak. Nafsu mereka nak lain, yang Allah Ta'ala nak lain. Maka mereka ni tak boleh ikut kehendak pilihan Allah. Tidak boleh ikut kehendak pilihan Allah Ta'ala. Maka mereka mendustakan, tolaknya Rasul itu. Dan ada pula di kalangan pokok mereka itu tak puas hati, bila tidak boleh jawab, mereka bunuh. Ini bahaya. Keadaan masyarakat di kalangan Yahudi dahulu, di kalangan Bani Israel dahulu, terhadap rasul-rasul mereka. Jadi sini Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan mereka itu, beritahu mereka ini tak puas hati. Tak puas hatinya, risalah Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala yang bagi pada mereka itu tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka tak puas hati mereka itu, mereka sanggupnya dustakan, tolak, dan tak puas hati lagi, mereka itu sanggup bunuh. Dan betapa ramainya Nabi-Nabi dahulu dibunuh oleh mereka. Golongan Bani Israel. Dan begitu juga Nabi Isa AS. Mana sini pun juga sentuh pada golongan Nasrani. Sentuh pada golongan Nasrani. Yang mana golongan Nasrani pun sama juga. Nasara. Yang mana Allah Ta'ala sudah bagi dah pelbagainya penjelasan-penjelasan, mukjizah-mukjizah dibagi kepada Nabi Isa AS supaya tunjuk pada kaum dia, dan dikuatkan laginya dengan malaikat Jibril sebagai penyokong pembantu kuatnya Nabi Isa AS ketika itu, tapi mereka tetap juga tidak mahu pakai. Dan risalahnya adalah risalah tauhid. Risalah itu adalah risalah tauhid supaya menolaknya semua jenis syirik. Dan juga ada diberi tahu berita-berita di dalam itu berupa sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Yang mana di dalam kitab-kitab mereka. Maka bila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka itu sanggupnya melawan. Dan sini Allah Ta'ala sebutnya istakbartum. Pokok kamu sombong. Dan seperti mana saya dah beritahu sebelum pada ni, al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Maka ini perangai Yahudi. Perangai Bani Israel dahulu. Menolak kebenaran. Dan memperlekehkan apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain, Allah Ta'ala bagi pada pokok mereka. Mereka itu memperlekehkan. Seperti cerita Manna wa Salwa yang Allah Ta'ala bagi. Mereka tak puas hati lagi. Dan mereka sambung sini, waqalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata, hati kami ni sudah ada tutup. Mana bila merujuk kepada zaman Nabi Muhammad SAW, bila diberinya dakwah kepada mereka supaya terimanya ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana ajaran ini adalah ajaran yang sama. Ajaran sama. Bukan ajaran baru. Bahkan Allah Ta'ala melaknat mereka. Itu yang sebenar. Mereka kata hati mereka sudah tertutup untuk terimanya ajaran baru. Kita terima ajaran lama, ajaran baru kita tak terima. Sebenar kali tidak gitu. Allah Ta'ala kata bahkan sebenar kali Allah Ta'ala sudah melaknat mereka. Sebab apa? Bikufrihim. Kerana kekufuran yang mereka itu buat. Kufur terhadap Rasul dulu. Tu kufur terhadap kitab-kitab dahulu.
kufur terhadap wahyu Allah Ta'ala dahulu, risalah Allah Ta'ala dahulu, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang suruh ikutnya syariat Allah Ta'ala yang sebenar. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, maka sedikitlah mereka yang beriman. Mereka yang beriman tu sedikit sangat saja di kalangan mereka yang beriman. Maksudnya iman yang mereka ada tu sikit saja. Tu mana? Faqalilan ma yu'minun, sedikit sangatnya iman mereka. Sedikit sangatnya keadaan iman mereka itu. Yang ini dimaksudkan sini, golongan Bani Israel ini berkata kepada Nabi Allah dan juga Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kami sudah tertutup. Apa yang kamu sampaikan tu tak boleh masuk. Kami dah tak boleh terima. Dan sebenar sekali benda ini tidak sama seperti mana yang mereka itu sebut. Allah Ta'ala beritahu. Kerana sebenar kalinya hati mereka itu sudah dilaknat. Sudah dikunci. Nah, maka bila disebut kata laknat, maka dia itu terjauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini semua sekali disebabkan kekufuran, keingkaran mereka sebelum pada ini. Dan iman mereka yang adanya hanya iman yang sedikit. Dan iman sedikit itu pun tidak memberi manfaat kepada mereka. Maknanya tidak ada iman. Bila kufur terhadap ayat Allah, tidak ada iman pun. Terhadap macam beriman tetapi secara lahiriah saja macam beriman, tetapi hakikat sebenar mereka itu tidak beriman pun. Kan? Yang mana keadaan mereka tu seolah-olah macam beriman, macam ahlullah, macam orang yang kekasih Allah, seolah-olah gitu. Tetapi hakikat sebenar mereka tu tak ada iman pun. Itu mana. Sebab tu faqalilan ma yu'minun ni isyarat kepada sedikit ni maknanya tak ada guna. Sedikit yang tak ada guna. Kerana lahiriah saja mereka tu nampak bagus. Nampak bagus mereka secara lahiriah, tapi batinnya sebenar kali tak ada iman langsung pun. Buat macam orang beriman tidak beriman. Kerana tolak satu ayat Allah, maka umpama tolak semua. Tolak satu ayat Allah, maka umpama tolak semua. Syirik pada Allah Ta'ala satu, umpama syirik, semua sekali syirik. Nah, mana seolah-olah dia tak tahu pun dia bila dia melakukan Ta'ala satu. Maka ni nak beritahu syirik ini bukan benda biasa lah. Kan? Yang mana bila dilakukan amalan syirik itu, dia tegaknya, kuatnya, pegangnya akidah fahaman syirik itu, kita tidak terimanya, orang itu tidak akan terimanya kebenaran yang sebenar. Kan? Iman yang sebenar itu tidak ada langsung. Kan? Tak ada langsungnya iman yang sebenar. Dan sedikit yang dimaksudkan sini, sedikit yang tidak ada faedah. Sedikit tetapi tidak ada faedah. Ayat ni, saya ingat masa mula-mula ngaji dulu, bila mari ayat ni, baru kita mikir, oh ada di kalangan masyarakat kita, yang mendakwa kadang-kadang kita tengok biasa orang tua, biasa orang dah rumah tangga dah. Bila bab ngajinya Al-Quran, bab ngajinya tafsir Al-Quran, mereka itu akan kata, oh kami benak dah. Dia kata benak. Kalau bahasa Kelantan dia panggil benak. Benak ni mana kerah adalah. Ngaji pun tak kerti dah. Kerah lidah dah. Kerah lidah, tak boleh ngaji dah. Mana gitulah soalan dia. Kalau nak ngaji tafsir Quran lagi lah, mana tak boleh masuk dah. Hati kerah dah. Kan? Mana tua-tua ni orang tak ngaji, tua-tua ni. Kan? Budak-budak kita ngaji. Tua-tua ni tak payah ngaji, tak apa. Gitulah. Dia tak dengar balik apa yang dia kata. Kalau ada orang rakyat tunjuk tu kali, dia boleh bagi boleh sedar, agak-agak boleh sedar lah. Kalau dia kata gitu tu dia dapat tengok
dengan mata dia macam mana keadaan dia sebenar masa tu. Seolah-olah tak bersalah pun sebut gitu. Seolah-olah tak bersalah pun. Hati kami benak dah ni. Kita ni benak dah. Ngaji tak masuk. Ngaji ni jadi tak masuk, tak pandang, apa semua sekali tak pandang. Kan? Dah tak pandang sangat kan? Dah tak pandang sangat, bunuh diri matilah. Buat apa lagi hidup atas dunia, dah semua tak kerti kan? Dah kalau masuk syurga, kalau bunuh diri tu. Kalau masuk syurga. Dan kena ingat, bila jahil dunia, akibatnya buta akhirat. Kan? Buta akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ni buta Quran, maka dia di akhirat ni buta. Buta hakikat sebenar. Dia keluar, dibangkitkan keluar dalam keadaan buta. Nak ke? Dalam keadaan buta. Kan? Sebab tu bukan benda biasa ilmu Al-Quran kan. Kita ngaji punya kata ngaji biasa ya, kita ngaji 2-3 ayat sehari, 10 ayat atau sehari. Gitu je kita ngaji. Tapi dalam seminggu banyak mana dah ayat dapat. Kan? 10 hari banyak mana dah dapat ayat. Kan? Kalau 10 hari, 100 hari, banyak mana dah ayat kita habis. Kan? Tapi kalau orang tak mengaji langsung, tak gerak. Sikit abuk pun tak bergerak. Kan? Dan dia kata dia ni dah tua dah berumah tangga dah ada anak dah, hok mana hok tua lagi ada cucu dah, yang mana tua lagi ada cicit dah. Macam mana nak ngaji tak ngaji dah. Kan? Maka kalau dia kata gitu, ayat Quran ada sebut dah. Dia kata gitu, ayat Quran ada sebut dah. Bukan hati dia payah nak masuk Quran, bukan payah nak masuk Quran apa. Allah Taala sudah laknat dia. Nak ke gitu ayat tu? Allah Taala sudah nak dapat demo kerana kufur mereka, kerana kekufuran kamu tu sendiri. Kamu tu tetap mahu kepada Al-Quran. Kamu tu tidak mahu kepada Al-Quran, tak nak kepada Al-Quran. Kalau orang sedekah Fatihah tu, sedekah Al-Quran kita masa mati tu nak sangat. Ngaji Al-Quran tak nak. Ni kenapa? Sebab tu kalau kita tengok masyarakat Melayu ni, kita kena ajar kepada pokok dia ni seolah-olah daripada awal, daripada basic lagi. Kan? Mana seolah-olah dia jadi tak nampak pentingnya Al-Quran ni, sehingga dia nampak benda lain. Dia tak nampak benda lain yang penting lagi. Sebab tu kalau siapa-siapa mengaji, dia akan jumpa semua ilmu baru. Bila dia baru mengaji, semua ilmu baru dia akan jumpa. Dan bila dia mengaji, dia akan shock. Apa ni? Dalam bahasa Urdu lah dia panggil shock. Dia panggil shock. Nah. Mana bahasa Melayu pun dia panggil shock lah. Dia akan rasa shock kerana ngajinya Al-Quran. Tu baru sebenar. Tu dia panggil kemanisan. Kemanisan iman. Baru kita akan rasa kemanisan iman. Bila kita ngaji Al-Quran, bila kita ngaji tafsir Al-Quran, dan bila kita tahu isi makna dia, kemudian baru kita tahu, oh ni amalan-amalan kita yang kita buat dulu, yang kita tak betul. Maka kita tak fikir dah benda lain, kita fikir sekarang ni apa. Sebab tu, kalau di kalangan pelajar, benda yang utama adalah kita menyebarkan ilmu. Betul kan? Menyebarkan ilmu ni. Kita tahu ilmu. Sebelum daripada menyebar ilmu ni, kita sendiri kena ada ilmu. Itu syarat utama. Siapa-siapa nak sebar, mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Syarat ilmu tu mesti kena ada. Kan? Tak ada ilmu, salah untuk sebar. Kan? Sebab tu, saya tak berapa suka kepada yang jenis copy paste. Copy paste harta, benda tu dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun tak faham benda yang dia copy paste. Benda betul ke, benda salah ke, wallahu a'lam. Ada benda betul yang dia hantar, ada benda yang salah dia hantar. Kan? Dan dia sendiri yang hantar tu, dia tahu ke tak tahu? Dia tahu dah ke tak tahu? Kan? Kalau dia tahu, alhamdulillah. Kalau dia sendiri pun baru tahu, dan dia tahu pun kerana ternampak tu yang baru, tu bahaya. Sebab makna kelemahan ilmu tu banyak tu maknanya dia tu. Maka tak boleh tidaknya dia kena start daripada awal. Ngaji balik. Kita tak tahu, kita ngaji balik. Sebab tu untuk kita sebar kepada masyarakat adalah
kembali kepada berilmu. Kembali kepada berilmu. Kena ada ilmu. Nak sebar, nak copy, nak share ke apa semua sekali, mesti kena ada ilmu. Kita sendiri pun kena ada ilmu. Jangan kita tengok hanya nama orang yang hantar. Nama pun orang boleh tipu sekarang ni. Nama pun orang boleh tipu. Dan kadang-kadang pun video pun orang boleh tipu. Orang buat gambar saja, video je bunyi, audio saja bunyi. Dan kadang-kadang gitu. Jadi, perkara-perkara gini perlu kita ambil berat lah. Makna kita sebagai satu orang yang beriman, nak sebar apa-apa, mesti kena berdasarkan ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, hold dululah, relax dulu. Maka yang kita sebar apa? Yang kita ngaji hari ni lah. Yang kita ngaji lepas-lepas dah. Yang kita ngaji, kita sebar, itu yang betul. Sahabat Nabi bila dia jumpa dengan Nabi, ni cara sunnah Nabi. Cara sunnah kita menyebarkan ilmu. Sahabat Nabi bila dia jumpa dengan Nabi, Nabi ajar ilmu, ilmu tu lah dia akan sampaikan. Ilmu tu. Ilmu lain tak sampaikan, dia sampaikan ilmu tu. Bukan dia sampaikan ilmu yang tengah jalan. Tengah jalan tak tahu lagi betul ke tak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nama lagi khabar, cerita. Ada cerita betul, ada cerita yang salah. Maka kita sebagai orang yang beriman, mesti kena selidik. Jadi kalau kita nak sebar main-main gitu, jangan, bahaya. Nak share, biarlah share dapat pahala. Jangan share dapat dosa. Nak share ni, biarlah share dapat pahala. Tentu dapat pahala. Kalau share, yang kita share sendiri pun kita tak faham, benda hak kita share sendiri pun kita tak faham, apa yang dia nak kata tu. Kita sendiri pun tak berapa nak arif mana. Tapi nampak macam bagus. Share je lah. Ni macam ada setengah-setengah orang tu memang gitu. Dia suka sangat share. Dia suka sangat share dalam keadaan dia tu sendiri tak faham benda tu. Itu bahaya. Bahaya kepada diri dia yang mana dia sebar dengan memperjudikan nasib dia di akhirat. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau tak betul macam mana? Dia nak bertanggungjawab ke? Dia nak bertanggungjawab ke? Dan dia bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab, bila dia sebar, dia wajib bertanggungjawab. Kita orang beriman ni tak berani. Sebab tu bila ikut syariat, kan? Duit tepi jalan pun tak ada orang nak ambil. Duit tepi jalan orang tak nak ambil. Sebab apa duit tepi jalan orang tak nak ambil? Siapa ambil, dia bertanggungjawab. Siapa ambil duit tepi jalan tu, dia tanggungjawab. Dia kena sebarkan iklan dalam masa setahun. Dalam masa setahun dia kena sebarkan, ni duit, ada duit, siapa-siapa tercicir. Adanya tanda-tanda gini, siapa-siapa yang ada hilang, barang ni, dompet duit ni, maka cari saya. Contohnya tempat tu kita ada letak dah ke nombor telefon ke apa ke. Maka lama-lama, dalam masa setahun kita kena tunggu. Selepas setahun kita tunggu dalam hadis Nabi, barulah kita bolehnya nak guna. Bolehlah nak guna. Tapi dalam riwayat lain ada kata, tunggu lagi setahun. Tunggu lagi setahun. Bukan mudah-mudah nak ambil. Maka tu masalah duit pun kita tak boleh nak main-main hantar ambil gitu saja. Hak tepi jalan gitu, tak boleh. Maka biar tentu-tentu barang tu barang kita. Ilmu tu ilmu yang kita ngaji. Ilmu yang kita ngaji kita sebar. Dan ilmu yang kita ngaji ni bila kita sebar itulah tanda kita menghargai ilmu yang kita ngaji. Ilmu yang kita ngaji tu. Ni kita dah nampak ilmu yang kita tak ngaji. Yang kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi biar dulu. Ada masa, siapa masa dia, kita tahu benda tu. InsyaAllah. Kan? Bila kita tahu benda tu, kita sebar pula. Maka banyak benda yang kita kena sebar ni. Itu apa? Ni hari ni ngaji ni. Kan? Kalau di kalangan pelajar, benda hak paling penting sekali dia sebar, apa? Hak ngaji kemarin lah. Hak paling penting sekali dia sebar. Bagi tahu, bagi penerangan pada masyarakat. Apa ayat yang kesekian 70 ke 80 ke berapa ke. Amba ngaji dah semalam. Semalam tu ngaji gini. Ni hak amba faham. Terang pula, boleh pula apa semua kan. Sebarlah. Sebar apa yang kita faham. Kan? Yang kita ngaji dah, barulah benda yang kita sebar tu benda yang yakin. Barulah dapat faedah pun, faedah pada diri kita juga. Kan? Bukan kata nak suruh share video ni, tak semestinya tu. Sebar apa yang kita faham. Tulislah. Tulis ke, macam-macam cara ada. Kan? Cakap ke, tulis ke, rakaman pula ke, apa ke, silakan lah. Cuma kita beritahu apa yang kita faham.
Yang kita faham yang daripada ngaji kita. Sebab apa ilmu ni banyak ilmu ni. Ilmu ni banyak. Tak tahu kita nak kutip yang mana. Nak tahu nak kutip mana. Nak kutip yang tu pun boleh, nak kutip yang ni boleh. Kita kutip gaul semua sekali. Yang dikhawatirinya, kita tak faham. Yang kita ngaji ni, kita tak faham. Yang kita ada nampaknya benda-benda hak lain daripada kita ngaji. Itu bahaya. Sebab tu, tujuan kelas ni pun, tujuan dia supaya kita kembali pada Al-Quran Sunnah. Kan? Mana ngaji hari ni, kita ngaji Quran. Quran hari kita ngaji. Pentingnya ngaji Quran. Bila untuk hadis nanti, 3 hari lagi kita mengaji hadis. Maka situ akan penerangan hadis. Maka satu-satu hadis itu ada penerangan dia. Dan faedah-faedah dia pun diberitahu pun banyak. Boleh tak ada kutip nak sebar. Benda tu. Kan? Maka sini kena beringatlah. Kan? Dalam bab ilmu. Jadi sambung pada ayat ni. Waqalu qulubuna ghulf. Mereka kata hati kami sudah tutup dah. Nak terima kebaikan, tutup dah. Tutup dah nak terima. Ini bahaya. Dan kadang-kadang benda ni kepada ulama' pun ada. Alim ulama' pun berlaku juga. Kita ngaji dah dulu, maka ilmu baru tak perlu mengaji lah. Tak perlu tahu lah. Kan? Kadang-kadang ilmu tu benda yang ada kaitan juga dengan agama yang mana dia perlu tahu. Jadi kena ada usaha sikit untuk dia tahu benda tu. Kena ngaji lah. Supaya dia faham benda tu. Kena ngaji, kena buat murajaah, kena buat kajian, apa tu tugas-tugas ulama lah. Kan? Maka sekiranya disampaikan ilmu kepada kita, kita pun tu kata Quran tak penting. Ni bahaya. Sebab saya tahu ramainya di kalangan ulama, tetapi bila sebut kata ulama, ulama tu ulama hadis. Contoh ulama Suhu. Suhu kata dia tu ulama hadis. Kalau di Pakistan, kalau di Arab Saudi, kalau kata ulama hadis ni, dia kena betul-betul amal sunnah lah kira-kiranya. Paling kurang benda hal sunnah yang kena amal adalah janggut. Paling kurang tu janggut. Kalau di Pakistan sampai di fatwa di Arab Saudi, saya baca, saya ada buku-buku fatwa Arab Saudi, Imam Haramain, mufti-mufti Haramain ada dengan saya. Dalam fatwa-fatwa saya baca tu, ada fatwa-fatwa tu dia beritahu antaranya fatwa tak sahnya berimam dengan tu imam yang cukup janggut. Tu fatwa. Tu imam yang cukup janggut. Sebab soalan tanya boleh ke tidak kita berimamkan dengan imam yang cukup janggut. Tu soalan dia. Maka fatwa tu ada kata tak bolehnya, apa haramnya, mana cara gitu tu tak boleh. Pergi sekali-sekala boleh, kalau lepas pada tu kita tak boleh dan jadi buat dia jadi tu imam lah apalah. Sampai tahap tu dia bahaskan. Maka itu bahas pasal fatwa-fatwa yang berkaitan dengan imam. Yang saya nak sentuh sikit ni, kalau kita mengaku ni ulama hadis, tiba-tiba kita ni dia jenis pencukur janggut. Kita ni hak jenis tak berahi pada sunnah. Tak berahi pada sunnah. Tak suka, macam tak suka pada sunnah. Dengan adanya alasan-alasan. Alasan tu memang siapa-siapa boleh bagi alasan, siapa-siapa boleh. Kalau saya cukur sekali janggut saya boleh bagi alasan. Alasan memanglah boleh bagi alasan. Tapi depan Allah Ta'ala kita boleh bagi ke tak? Dapat masyarakat boleh kita auta-auta sikit. Boleh. Akak sikit, kita ada pengikut sikit. Boleh je kita auta kata, tak ada kita kerat-kerat sikit, kita tak cukup. Kan? Boleh. Tapi kalau di Pakistan, di India, di Arab Saudi, orang tak buat jadi tok guru dah orang gini. Orang gini tak buat jadi tok guru dah. Saya ingat di Pakistan atau Pakistan memang dia tak buat jadi tok guru dah orang gini. Kata ahli sunnah, kata orang yang pegang dengan sunnah, orang yang menyebarkan hadis Nabi, orang yang baca hadis Nabi, yang sampaikan hadis Nabi, kan? Maka paling kurang benda yang zahir. Dia tak pakai kopiah, tak apa. Sebab kopiah tak ada masalah. Dia tak pakai kopiah. Dia tak pakai serban gini, dicabut serban dia tak ada masalah. Kan? Dia pakai t-shirt gitu, biasa gitu, dengan kemeja gitu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak pakai singlet ke ngajar sambil pakai singlet ke apa. Tak ada masalah. Itu bukan benda masalah. Yang jadi masalahnya janggut dia. Janggut dia tu kenapa? Dia tu tidak ada janggut. Dan dipanggil tidak ada janggut ni sama ada cukur ataupun pendek. Pendek itu kalau pendek lebih daripada taruh hak sebenar. Kan? Taruh lebih daripada kalau fatwa Arab Saudi, fatwa di Pakistan lebih daripada taruh ni haram. Lebih daripada taruh ni
antara genggam penumbuk. Genggam penumbuk ni lebih pada ni, kurang daripada ni, maknanya hukum dia haram. Kan? Itu dipanggil fatwa, itu fatwa di tanah haram. Fatwa-fatwa di tanah haram, kalau tak nak pakai yang fatwa India Pakistan, tu orang India orang Pakistan yang fatwa gitu. Tak apa. Tu fatwa Arab Saudi tu nak kira kan pula. Dah bukannya satu fatwa yang kata gitu. Dah bukan pula masalah fatwa tu berkaitan dengan fatwa ulama KJS saja. Ulama yang tidak KJS pun fatwa gitu juga. Maka kita nak guna alasan mana lagi? Lepas tu guna dalam kita hadis mana kata boleh. Kita kata hadis mana kata selepas pada tu dia pun kerak pendek. Ngaji hadis tiba-tiba dia pun kerak pendek. Tu macam mana? Maka sebab tu bila kata ulama hadis, jaga molek lah. Benda hak sunnah hak mula-mula sekali, antara khaliful musyrikin kan. Seperti mana saya baca hadis yang dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hendaklah kamu berselisih dengan golongan musyrikin, iaitu dengan mengkeraknya misai ni, nipiskan misai kan. Dan memelihara janggut tu, melebatkan janggut, membiarkan panjang janggut. Biarkan panjang janggut tu. Kenapa saya nak tahu benda tu? Jadi ni pun antara ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru di kalangan masyarakat. Orang masyarakat kita ni kadang-kadang benda gini betul tahu. Kamu mana tahu? Takut siapa dia main ngajar hari ni, baru tahu hari ni betul tahu. Ya. Jadi ini nak beritahu tepat-tepat hak masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat yang semua sekali di tempat kita ni. Yang mana kesalahan ini yang tidak ikut sunnahnya, tidak betul-betul ikut sunnahnya, kadang-kadang orang-orang hak kita nak sebar apa semua sekali pun kadang-kadang tengok juga orang hak kita nak sebar tu siapa dia kan. Biar ikut sunnah, dia sendiri tu menzahirkan sunnah lah. Kan? Tapi walaupun dia si cukur janggut sekalipun, okay, walaupun dia jenis buat maksiat macam mana sekalipun, tapi hadis yang dia sampaikan tu boleh. Boleh kita amal. Boleh je kita amal. Kalau dah sahih memang kita boleh amal pun, tak ada masalah itu. Tu kita tak tengok pada rupa dia. Tetapi masalah yang kita nak buat turu. Nak buat dia tu jadi turu, ini jadi masalah. Sebab apa kita kalau di India, Pakistan, Arab Saudi, benda ni dia buat benda tu sebagai benda yang besar. Sebab ni lambainya betul-betulnya lambai orang Islam. Lambai orang Islam janggut. Tak ada janggut, Islam mana? Kopiah bukan lambai Islam. Serban bukan lambang Islam. Mana-mana orang pun ada pakai serban. Orang Sikh mana pun pakai serban. Tapi janggut ni, sampai benda saya sampai di Iran. Sampai di Iran tu saya ada janggut begini. Okay? Ada janggut tu lebih keras. Pendek sikit lah daripada serenggai tu. Masa tu. Umur masa tu pun umur 20 masa tu. Saya sampai situ, orang Iran pun beritahu. Driver taxi dia kata. Dia kata, saya ni arak tak minum. Arak tak minum. Arak tak minum, semua sekali tak buat lah. Perempuan, okey. Perempuan okey. Perempuan tu maknanya nikah muta'ah lah. Kemudian dia pun kata, pasal janggut. Dia kata, tak molek ni, ada janggut, tak molek. Dia kata. Yang moleknya cukup. Yang molek cukup. Dia raya gitu. Tu orang Syiah raya. Jadi saya bercakap lah dengan orang Sunni. Orang-orang Sunni. Orang bukan Syiah lah di Iran. Sebab contohnya di Zahidan. Zahidan ni satu tempat daerah di Iran. Nama tempat dia Zahidan. Di Zahidan tu dekat dengan sempadan dengan Pakistan, Afghanistan. Di situ ramainya orang-orang yang Sunni lah. Ramai-ramai orang ahli sunnah wal jamaah lah. Bukan orang Syiah. Dia kata, untuk bezakan pokok kita dengan pokok Syiah adalah janggut. Orang situ kata, kalau kamu nak kenal orang Syiah, kamu tengok tak ada janggut. Kalau tak ada janggut tu Syiah. Sinilah tempat dia. Siapa dia tak ada janggut tu Syiah. Hak janggut nipi-nipi ke apa semua kali tu Syiah, dia kata. Kalau hak ada janggut, itu hak ada janggut tu, itulah Sunni. Kalau nak kenal. Dia kalau kamu pakai yang pakai burdah, kan? Yang pakai nikah, maka itulah Sunni. Kalau kamu tengok di Iran. Kalau yang pakai tutup gini, dia tutup gini biasa. Dia kain telekung dia tutup sampai sini. Dia boleh tengoklah dalam Google ke apa, dia tutup gini. Setara tu je. Kadang-kadang dia pegang dengan tangan dia. Dia pegang dengan tangan dia gitu. Dia tutup gini. Dia jalan pun dia sambil-sambil tutup gini.
Tu biasanya orang Syiah dia kata. Tu biasa orang Syiah. Kalau di Iran nak kenal orang Syiah gitu. Jadi dia tunjuk, dia beritahu pada saya nak kenal mereka-mereka ini dengan sifat-sifat gitu. Dia beritahu saya. Maka daripada situlah saya duk fikir, kalau tempat kita hak cukur janggut ni tak tahu ramai mana ustaz tu email hak cukur janggut pun ramai. Kan? Tu email tu iaitu ustaz ke mana hak cukur janggut ni ramai, hak selebriti mana pun ramai. Ramai. Jadi kita duk fikir Allah siapa gitu. Nah, pada bila kita ngaji hadis apa semua sekali pun tak ada hadis yang mana Nabi cukur janggut ke, Nabi dengan sengaja ada perintah ke, ada kelebihan siapa cukur janggut ke, siapa nipi janggut ke, ada bagi tahu kelebihan ke apa ke, ataupun ada anjuran apa-apa ke daripada Nabi pun tak ada. Tetapi yang ada diberitahu adalah hak janggut hak panjang. Ayat tu yang diberitahu. Kan? Maka sinilah nak beritahu, keadaan masyarakat ni bila kita tengok, kita nak sampaikan ilmu ke, kita nak ambil ilmu daripada dia pun, kena tengok-tengok juga. Bahaya. Bahaya. Sebab ni kadang-kadang melibatkan keadaan risiko pada benda tu betul ke atau salah. Kita ni tak tahu dah. Kita ni hak jahil dah. Tak tahu apa-apa. Kalau kita ni orang ngaji, tak apa. Ambil lah daripada orang-orang mana pun. Asalkan dia beritahu pada kita, kita tengok balik, oh betul benda dia kata ni. Sebab tu kita tak tengok dia, siapa dia hak dia kata tu kan. Kita tengok isi dia. Kan? Isi dia tu betul ke salah. Isi dia betul, kita pun kata betul. Isi dia betul, kita kata betul. Kan? Tapi kalau masyarakat kadang-kadang dia tengok kepada rupa. Dia tengok pada rupa, dia tengok pada kemasyhuran, dia tengok pada tu, tengok pada selebriti, barulah dia nak percaya pada satu-satu pendapat. Ini bahaya. Ini dia kena buat. Sampaikan ilmu baru apa semua sekali, ilmu yang baru dia tahulah, ilmu yang betul, yang baru dia jadi tak boleh terima. Dia khawatirinya takut jadi gini lah. Qulubuna ghulf, hati kita tutup dah nak terima benda-benda lain. Kita tahu hak je itu je. Yang ustaz tu kata je, contohnya. Yang ustaz tu kata je. Kalau ustaz lain bagi tahu tak jadi. Yang tok guru kita kata je betul. Ni ayat dia. Mana dia tok guru kita kata, itu betul. Yang selain pada tok guru kita kata, tak betul mana tu? Tak betul mana? Tak boleh terima mana? Ni bahaya. Maka Allah Ta'ala beritahu sini bukan biasa yang akan dikena pada dia. Itu Allah Ta'ala sebut kata laknat. Perkataan laknat ni berat. Bal la'anahumullah bi kufrihim. Bahkan laknat Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala bagi pada mereka sehingga mereka itu jadi hati jadi tak terima kepada kebenaran. Sebut kata Al-Quran, apa Quran? Tak ngaji mana pun tak apa. Sebut kata hadis, ngaji apa hadis? Tahu hadis apa kita tahu lebih kurang hukum gitu tak pedah. Kalau kita ada masalah, kita tanyalah ustaz ke mana-mana kan. Tapi diri sendiri nak tahu ilmu tu tak ada. Ni bahaya. Jadi kita sampaikan ilmu yang mana kita belajar ni kita sampai. Itu yang adanya garanti. Benda yang bagus. Tapi kalau yang kita tak belajar, Allahu'alam lah. Benda tu betul ke ataupun salah. Habis itu, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ini penerangan lagi, sambungnya. Maka tak kalanya datangnya kepada mereka kitab daripada Allah Ta'ala yang membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka itu. Itu Quran ialah yang dimaksud di sini. Datangnya kepada mereka Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Yang kitab ada. Macam sekarang ni lah kita ada pendapat tu, pendapat ni daripada guru kita dulu. Yang kita tahu-tahu dulu. Kan? Tapi, bila datangnya Quran macam mana? Ni nak tahu iman kita dengan Al-Quran kita. Kita ni orang yang beriman betul ke tak? Beriman antara beriman pun dengan Al-Quran kan? Beriman dengan kitab, mana beriman dengan Al-Quran. Maka sinilah diujinya iman kita. Kita beriman dengan Al-Quran ke tidak bila sampai Al-Quran pada kita. Musaddiqan lima ma'ahum membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Yang ini kita tahu mana kita dahulu, syariat dahulu. Kan? Membenarkan. Tak ada kata yang dibuat tu salah apa semua, tak ada. Yang dulu tu betul. Yang dulu tu betul.
Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sedangkan pokok dia ni sebelum pada ni duduk mohonglah supaya Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada mereka lawan orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tak kala yang datang kepada mereka yang sebenar, ma'arafu, iaitu apa yang mereka itu tahu benarnya ia, itu Al-Quran, kafaru bihi, mereka kufur dengan Al-Quran, mereka tolak dengan Al-Quran, tolak Al-Quran. Fala'natullahi al-kafiri, maka inilah dipanggil laknat Allah Ta'ala terhadap orang kafir. Laknat Allah Ta'ala kepada orang kafir ni, yang mana bila sapa pada mereka tahu dah Quran itu betul. Tapi tetap tolak Quran. Dah. Di kita tak usah kata lah pokok Yahudi mana. Tak usah kata. Kita kata di kalangan orang kita, di kalangan masyarakat kita. Ramai mana bila sapa Al-Quran, dia tak nak terima Al-Quran. Ramai mana? Ya. Ramai mana pasal, bila setuh pasal cara doa secara tauhid, ramai mana yang tak boleh terima. Yang mana dalam Quran menyentuh doa secara tauhid pada Allah Ta'ala. Yang dia nak doa secara syirik. Dan syirik pun dia tak kata doa kita ni syirik. Tak syirik lagi doa kita ni. Doa kita ni doa yang sunnah dah. Doa yang betul. Tapi benda yang dia kata betul tu sebenarnya kali syirik. Dia kata sunnah. Dia kata tauhid. Dia kata yang betul ni. Dia kata tak apa. Dia kata ni tak ada apa-apa, ni benda yang biasa je, benda bagus. Yang macam kita lah, biasa kalau bab bid'ah ni, dia kata bid'ah ni ada banyak. Bid'ah ni ada banyak. Yang kita buat ni adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Ya. Yang dia kata ni, bid'ah kita ni bid'ah yang bagus. Yang pokok dia tu bid'ah yang tak bagus. Kan? Yang kita amal ni adalah bid'ah yang bagus. Maka yang bagus ni panggil hasanah. Kan? Dipanggil hasanah yang bagus ni. Kan? Maka bila mari hak sebenar, hak beritahu apa yang dia buat itu benda yang salah, benda tu memang salah. Yang bercanggah dengan Al-Quran, mereka tolak. Dan ramai mana hak tolak Al-Quran, tak kira Yahudi mana. Dan tak kira di kalangan umat Islam ramai mana yang mana mereka itu tahu Al-Quran itu betul, tapi tolak Al-Quran. Tolak Al-Quran. Benda yang sesuai dengan nafsu dia, dia ikut Quran. Tak sesuai dengan nafsu dia, dia tolak. Kan? Quran ni untuk baca untuk sampai ke orang mati, tu dia pakai. Kalau untuk yang selain pada orang mati, untuk orang hidup ni dia tak pakai mana. Kan? Hak pentingnya Quran ni untuk dia yang hidup ni. Bukan penting untuk kita bagi pahala ke orang mati. Pentingnya Quran ni untuk orang hidup. Orang hidup ni nak amal dengan Al-Quran. Orang mati, dia boleh mati. Kita baca Quran pada dia pun, dia tak boleh nak buat amal baru dah. Dia tak boleh buat amal baru dah. Kalau dia buat syirik dulu pun, dia tak boleh nak buat apa dah. Dia tak boleh taubat apa dah. Bila dia mati, kita bagi tahu ayat Quran yang mana sebut suruh doa pada Allah Ta'ala secara tauhid ke apa ke, yang mana dia tu dah mati dah, dia tak boleh baiki dah. Yang dia boleh baiki adalah bila dia tu masih lagi hidup. Maka apa faedah kepada orang yang mati? Bukan faedah kepada orang mati. Quran ni faedah kepada orang yang hidup. Maka hidup sekarang ni, biar kita ambil faedah daripada Al-Quran. Maka jangan bila sampai Al-Quran, kita tolak Al-Quran. Maka bila tolak Al-Quran, sama dengan sifat Yahudi, tak jauh beza. Tak jauh beza dengan sifat Yahudi. Kalau kita rasa tengok, kenapa surah Baqarah ni cerita mula-mula cakap pasal Yahudi. Surah Baqarah ni cerita pasal Yahudi. Surah Ali Imran banyak cerita Nasara. Surah seterusnya gabungan Nasara dengan Yahudi. Tapi Baqarah ni yang paling banyak cerita pasal Yahudi. Kenapa banyak cerita pasal Yahudi sini? Awal-awal lagi kita ni duduk belajar ni cakap pasal Yahudi. Kenapa? Amalan Yahudi tu jangan ada pada kita. PA perangainya Yahudi tu jangan ada pada kita. Dan ini cara kita nak ambil ilmu. Dia ajar sini cara kita nak ambil ilmu macam mana. Yang mana kita nak ambil ilmu. Ilmu yang betul ni kita nak beza macam mana. Maka situlah Allah Ta'ala rakyat sini dengan baginya surah-surah ataupun ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Cerita pasal perangai-perangai Yahudi supaya dapat sepadan daripada kita tak jadinya ikut perangai Yahudi. Yang mana Yahudi ni bila sampainya ayat-ayat Allah Ta'ala dia tolak. Dan tolak dia tu macam-macam PA perangai dia tolak. Macam-macam sebab dia tolak. Habis itu kita sambung lepas ni. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.